student kita yang in the secondary school. Kan, katalah dia nak buat meeting antara dia, group work dia. Group work dia nak buat meeting amongst the student. Alright, they can actually log in as a student dan dia boleh, one person can actually initiate the live meeting, they can have that discussion with them. Boleh juga. Alright, but semua ni akan di-track oleh kementerian lah. Jadi make sure that you warn them, janganlah buat benda-benda yang tak baik kan. Sebab the whole thing is actually recorded and can be tracked. Alright, but students are also allowed to use. That is actually the function of all these apps. Bukan untuk setakat kita guru saja yang guna. Kita juga nak menggalakkan student-student berkolaborasi, nak menggalakkan dia punya group work dan sebagainya. Jadi facility ini juga ada pada diorang. Okay? Good question. Okay, apa lagi? Ada tak lagi soalan yang nak ditanya? Alright, so kita sudah masuk, kita sudah berjaya masuk ke Microsoft punya apps melalui MOE DL Portal. Kita dah berjaya membina kelas kita. Kita dah berjaya membahagikan student di dalam kelas menggunakan channel. Kita dah berjaya to initiate live meeting di antara di antara student dengan teacher melalui di dalam team. Ada soalan, apa beza Meet pada GC dengan Meet dalam aplikasi ini? Fungsinya sama. Fungsinya sama ya. Bara tak clear. Ya. Ada soalan dekat sini, apa beza Meet pada GC dan Meet di dalam aplikasi dia? Actually fungsinya sama aja. Kalau kita compare antara dengan Google Classroom dengan Teams ini, dia orang kata neck to neck. Dia punya fungsi tu lebih kurang sama lah. Cuma mungkin ada benda-benda yang di dalam apps Microsoft yang tidak ada di dalam di dalam Google. Alright. Dan sekarang actually cikgu boleh integrate Teams ini dengan your Google Drive. Alright, jadi kalau katakan cikgu ada banyak dah bahan di dalam Google Drive, tak ada masalah. Tak ada masalah, cikgu boleh integrate dengan memasukkan Google Drive ke dalam Teams. Okey, caranya, contoh saya bagi contoh lah. Dekat sini tak ada dia punya tu. Dia ada, kalau katakan dia ada domain, dia boleh just ada situ add another cloud punya storage, tapi sini tak ada. Kita boleh buat cara lain lah. Maksudnya ada pangkah dekat atas tu kan. Boleh semula saya tutup ni dulu. Ada plus sign dekat atas tu tadi. Cikgu klik yang plus sign tu, dia akan bawa kita ke sini. Alright, kat sini MOE punya ni kadang-kadang ada tersenarai, kadang-kadang tak ada tersenarai. Tak apa. Kalau tak tersenarai, apa yang cikgu boleh buat is pergi ke website ni. Alright, klik website. Okey, dia akan minta namakan tab itu, kita hubung situ, Google Drive. Cikgu pergi ke Google Drive cikgu, ambil dia punya URL. Saya punya buat drive dah dekat sini. Ambil dia punya URL paste dekat situ and then save. Okey, tu dah ada Google Drive saya kat sini. Alright, jadi apa-apa kat dalam Google Drive cikgu boleh access from within your Teams. Alright, itu cara macam mana kita nak integrate the Google Drive to this. Yang ini dia tulis itu refuse to connect because saya punya Google Drive is drive biasa. Okay, kalau yang ni dia tak mahulah sebab sini yang saya guna sekarang ni ialah MOE-DL punya domain. Alright, jadi kena guna Google Drive yang cikgu guna untuk Google Classroom. Alright, baru boleh dia connect. Alright, tapi tak ada masalah untuk nak integrate your Google Drive into this Teams. Nah, jadi kalau kata perkenan nak menggunakan Teams ni tapi malas nak redo most of your material sebab most of your material are in Google Drive, tak apa. Import Google Drive masuk dalam ni, then you can start using your materials from your Google Drive. Alright, rather than kena pula upload ke OneDrive dan sebagainya lah. Okay, so that is one solution yang kita boleh buat. Alright, cuma apa-apa benda yang kita bubuh dalam Google Drive, kalau kita buka menggunakan Microsoft punya apps, dia akan sedikit lari lah dia punya alignment tu.
Kan kadang-kadang font dia tak sama dan sebagainya. Alright? Kena buat sedikit adjustment. Alright? Ataupun another cara kalau tak nak lari macam tu, kita buat benda yang sama, kita klik tadi tu, kita pergi website, instead of kita import our whole Google Drive, kita katalah English week 1 test. Jadi kita ambil yang test saja, bukan kita ambil the whole drive, kita ambil link untuk yang test tu saja. Kan kalau dalam Google Drive kita ada ni kan, kita ada share link tu kan. Kita ambil that share link saja masukkan dekat sini. Jadi it will only, bila kita masukkan dekat sini, bila budak klik, it will only go to that particular page saja. Jadi dia buka kat luar. Bila dia buka kat luar tak ada masalah lah dari segi alignment. Kan dia memang buka menggunakan Google Forms, dia tak buka menggunakan Microsoft Forms. That is another option of how nak mengatasi masalah tu tadi. Right? Tapi memang dah boleh diintegrasikan antara dua ni. Okay, one of the things yang ada strength of Microsoft punya ni, is actually the integration part. Right? Banyak benda yang kita boleh bawa masuk kat dalam ni. Kalau kita tengok ni tadi kan, bila kita klik the plus sign ni, kalau you tengok barisan apps yang kita boleh masuk dekat sini, banyak third party apps yang memang boleh digunakan di dalam Teams ini. Because Microsoft dah ada API-nya dan dia dah boleh integrate dekat sini. Right? So a lot of things yang kita boleh explore untuk kita gunakan dengan student kita. Right? Especially untuk this particular period ni lah. Right? Untuk nak bagi student kita things to do dan sebagainya. Okay? Ada question tak so far sampai sini? Semua okey Semua ni dah pakar kot menggunakan Google Classroom ke apa ke. If you have used Google Classroom before, benda ni lebih kurang sama. Alright, cuma macam saya kata tadi lah, there are certain things yang sini ada, sana tak ada. Itu sebabnya pada saya, as long as you use a technology, then I'm happy already. Okay, alright. So okay, the next thing yang kita nak tengok ialah macam mana kita nak bagi assignment kepada student. Juga tidak perlu keluar ke mana-mana. Kita just klik this assignment ke atas ni ataupun dekat tepi ni. Alright, saya klik yang dekat atas ni lah. Alright. Dan dia akan buka tempat di mana kita boleh create an assignment. Alright, kalau yang pernah first time masuk, dia akan biasalah get started. Okay. So sekarang ni no assignment yet in this class. So sekarang saya nak create one assignment. Assignment. Okay. So kita kata the new assignment title is essay on COVID-19. Okay. Kalau ada kategori, kita add lah kategori. Kalau ada macam you punya curriculum ke apa ke, they are divided into kategori dan sebagainya, kita boleh add itu. And then you put in your instruction, right? A 100 words essay on the transmission the virus. The virus. Okay. Kalau cikgu nak add resources, maknanya ada benda yang cikgu nak student refer directly, reading material ke link ke, bila klik add resources ni. Alright, jadi cikgu boleh pilih lah. Cikgu boleh pilih daripada your OneDrive ke yang dah letak kat situ, ataupun daripada your class notebook. Class notebook ni kita tak nak cerita petang ni sebab yang ni panjang. Saya nak bagi basic saja petang ni. Ataupun cikgu nak letakkan link kepada website yang dia boleh refer dan sebagainya. So up to you. So saya kata contohlah saya masukkan PowerPoint 2 ni. Alright, saya attach. Alright. Kat tepi 3 titik kat tepi ni, cikgu klik. Alright. Cikgu nak dia baca sahaja ke resources ni ataupun cikgu nak dia open in Teams dan jawab dalam Teams. Cikgu nak dia open on PowerPoint atau cikgu nak dia download lepas tu nanti upload kat tempat lain. Terpulang pada cikgu. Tapi selalunya kita nak dia open in Teams lah supaya dia menjawab dalam Teams dan kita juga boleh buat boleh tengok dan boleh make the correction ataupun bagi grades within Teams itself supaya kita tak payah keluar. Alright, so kita katalah open in Teams. Alright, jadi nanti this particular thing will be access menggunakan Teams. Alright, jadi dia boleh edit di dalam ini sendiri Alright, so dah ada dekat situ.
Student can edit pula dah.